Kalau durian di China tak payah cakap lah. Mana-mana pun akan menjadi tumpuan dan mendapat sambutan. Apatah lagi di CII Shanghai ini. Jadi Mr. Goh, di sebelah kiri saya, apa khabar Mr. Goh? Selamat pagi, selamat pagi. Apa yang dibawa di CII Shanghai untuk produk daripada DSR? So yang kita bawa yang penting sekali, yang betul-betul D197 Musang King. So kita yang company one and only dekat Malaysia ada certification. Kita boleh proof itu di D197 dari Sirim. Sirim. Ya, dia betul-betul D197 Musang King. Ya. Jadi untuk CII ini adakah dibawa durian segar ataupun produk hiliran, downstream produk? Kita dua-dua kita pun ada. Ya, yang kebanyakan kita nak fokus dekat itu downstream products. Yang kita seperti ada apa? Seperti gelato ice cream, pizza, ada Musang King, ada teh tarik, kita ada coklat, kita ada cookies. Ya, kita pun ada itu banyak-banyak lagi. Okey, setakat hari ini DSR sudah menembusi pasaran China dalam semua produk durian? Ya, betul. Kita ada. Apa yang menjadi sambutan? Yang menjadi sambutan hangat? Memang tu Musang King dia bernama kan. Sudah trademark lah. Ya, trademark dekat China. So kebanyakan consumer dekat China sini yang memang betul-betul suka itu Musang King. Ya, tapi kan kita tahu ada durian dari Thailand, ada dari negara jiran Vietnam, ada dari Hainan juga. Tapi mengapa mereka memilih Musang King dari Malaysia? Sebab Musang King dia yang geographic identification, GI. Oh. So, sebab Musang King dia memang betul-betul untuk Malaysia sahaja. Kita Malaysia sudah sambut itu registration trademark. Kita dah ada. DSR sudah ada Itu yang Malaysia punya. Okey. Yang untuk Malaysia. Dia sampai tahun 2033. Nah, so masa dalam ini itu Musang King memang nama untuk Malaysia. Ya. Adakah mereka sanggup membayar dengan harga premium, Cikgu? Kita how to say In English is okay. Okay. So memang kalau yang pricing Musang King dia memang tinggi, premium sikit. Premium sikit lah. Ya, yang compare to durian lain, jenis lain. Ya. Kita tahu musim durian ni ada musim kan, Cikgu? Ya, di memang, Malaysia ada musim. Jadi kalau off season macam mana? Apa jenis produk yang dipasarkan di sini? So yang penting sekali durian memang ada musim yang hilangkan. So kepentingan kita buat downstream product. So to ensure the China consumer can enjoy Musang King D197 products throughout the entire year. Sepanjang tahun. Seperti yang tadi kan, ice cream, pizza, untuk buat gelato dan sebagainya. Teh tarik, kopi. Ya. Susah ke nak masuk pasaran China, Sego? Dari pengalaman DSR? Dalam pengalaman kita, kalau kita ikut ISO, spek GMP, spek semua certification kena standardization, kita company yang pertama ada durian Malaysia standard. MS. Yang only one in Malaysia. Dengan Sirim itu yang the most important standard in Malaysia. Jadi diorang percaya Yes. So this is represent Malaysia products. Yes. Berapa lama kata untuk mendapat tahap ini? 3 sampai 5 tahun. Lama ya. Bukan senang ya. Bukan senang. Ya. So kita sudah dapat tahun ini 2024. Ya. So lepas kita dapat, kita nak share all the products to the China market. Ya. DSR adakah merancang untuk menambah lagi produk hiliran daripada Musang King kita? Ya, kita listed company dekat Malaysia. Kita ada 3 subsidiaries. So the one subsidiary is Orchard. Kita ada sendiri punya tanam. So the second one will be our manufacturing plant. So it's called DSR Daily Fresh. So kita semua downstream product produced by them. Yes. Orang kata pun China gila dengan durian Malaysia ya. Dah sampai Premier Lee Chang pun suka durian Musang King kan? Yes, betul. Yes. Beliau dah rasa daripada produk DSR Musang King? Premier Lee Chang? Premier Lee, I'm not sure, but because I wasn't here. But I think our colleague, Mr. AJ Ajmain, previous CEO of Sirim, he was here to present the product to the Premier. Yes. Jadi yang beratur panjang-panjang ni mereka nak dapat apa ni? So I think we are giving out sample of our gelato ice cream. Bukan Musang King fresh tak ada? We also have the frozen. Frozen. Yes. So once they tasted, I think they like it. So then you can see the queue
up until there. Jadi kalau di Shanghai ni ada supermarket yang jual Musang King gitu. So ini kali pertama kita dekat China. Okay. So we want to look for local distributors and importers so we can work together to bring more D197 Musang King product into China market. Bagaimana sambutan setakat ini apabila berada di Madrid Pavilion? Hari ini hari yang kelima. Yeah. So kita ada jumpa banyak importer and banyak parti yang interested. So lepas event ini kita akan follow up dengan dia orang semua. Jadi betul, durian diplomasi amat berkesan di negara China ini, dari peringkat pimpinan tertinggi negara China hinggalah orang awam yang beratur panjang untuk merasa aiskrim gelato daripada DSR Group ini. Jadi ambillah peluang ini bagi penanam durian, pengusaha durian di Malaysia untuk memasuki pasaran China yang amat besar. Macam-macam boleh buat. Ada produk hiliran, Musang King yang segar juga boleh dibawa ke sini. Yang penting tahu caranya, seperti mana yang dikatakan oleh Cik Goh sebentar tadi. Jadi kita mengharapkan CII ini akan memberi limpahan ekonomi kepada pihak industri dan juga penanam durian di negara kita Malaysia. Antara produk yang menjadi perhatian pengunjung di CII Shanghai ini adalah produk-produk dari pengusaha tempatan kita seperti kopi, halia, teh halia, amplang pun ada dari negeri Sabah. Jadi inilah orang kuat yang membawa semua produk-produk AKS kita melalui Teraju dan juga Yayasan Sabah ya. Ya, okay. Betul. Mengapa pilih produk-produk dari kalangan pengusaha tempatan dan kecil kita ini sampai ke Shanghai ini? Masa pandemik tu, I nampak banyak SME dia memang ada buntu jalan. So dia orang tak tahu macam mana. Produk dia. Lepas tu masa tu I handle group datang dekat China untuk training. Itu under military, Navy. Lepas dia orang nak cari kicap. Masa tu nak cari kicap. So soya sauce ya. Dia nak because dia orang tengah quarantine mah. Okay, quarantine tu dia nak cari kicap untuk masuk dalam dia punya nasi semua. Yalah, betul. Tak dapat cari Malaysia kicap. So masa tu I pun teringatkan, okay, I nak buat satu benda. Ramai orang dah. I nak buat satu benda untuk Malaysia punya produk. So happen kita dapat interview lah dekat Zoom kan, dengan yayasan online kan. Online dengan yayasan, tak boleh yang yayasan dengan Teraju. So masa tu banyak interview dekat dalam. So dia orang dengar I punya idea tu nak jual tu barang-barang, example kicap lah. Tapi kicap dia punya prosedur tu mungkin lama. So masa tu kita dapat itu list kan. Ya. Kita pilih yang mana boleh masuk cepat. So I pilih actually dia ada satu yang keropok pisang gula Melaka. Oh, mari sini tengok. Okey, keropok pisang gula Melaka. Ini dari Sabah juga. Dari Sabah juga. I cakap dekat ini memang taste macam caramel lah. Tapi macam actually sado gula lah. Sekarang kalau you cari dekat market dia tak dapat cari ini taste. Betul. Cukup. Taste banana yang macam dulu, masa dulu kita makan. Oh iyalah. Ini lagi dia tak keras. Ringan dan crunchy. Yes. Dia ada 3 benda. Satu lagi is... Ini pengusaha dari mana ni? Dari Sabah juga. Sabah. Hidang kecil lah. Tapi dia orang semua ada certification, ada halal semua ada. Dia under MITI program juga. Lagi satu dia ada ubi kayu. Dia ada keropok ubi kayu. Dah masuk di China? Ini actually dia dah masuk last year. Tapi because of dia kan syarikat kecil under itu Soprop. Soprop tak boleh. So kita tengah uruskan dia punya senian berhad. Baru dia dapat sebelum ni. Sebelum CII. So next lah dia. I paling suka. Apa lagi yang dibawa oleh Annie di sini? Sekarang actually yang barang masa tu I pilih ni dengan amplang. So amplang dekat sini kan ramai orang boleh terima. Lagi satu sini snack orang suka makan snack kan. Itu kira snack kembang. Dan sini ada kod tau, HS kod dia. Kiraan makanan ringan snack kembang kan. Tapi I cakap dengan dia ni, ini healthy sikit. Because kita ada garlic campur dengan kita punya ubi kayu. So dekat sana Sabah ada ubi kayu. So kita ada garlic dengan ubi kayu campur. So you rasa dia tak ada kembang sangat, tak ada berminyak sangat. So it's healthy biscuit. So kategori ni dia bukan kira keropok dah dekat China. Okey, ini apabila dah sampai ke CII ini, apa langkah seterusnya untuk memasarkan produk ini ke pasaran China?
Okey, kita mungkin nak tukarkan packaging ni. Kecil sikit lagi. Nampak macam dulu kita punya popo ke, itu semua. Itu snack lebih komersial, lebih komersial, kecil. Lebih senang untuk diterima oleh pasaran. Because dekat sini dia punya harga kan, dia suka try banyak-banyak benda. Tapi dia boleh accept barang yang daripada import. Tapi dia tak suka yang besar-besar, banyak-banyak. Dia tak suka. Dia suka yang kecil-kecil. Macam popo ke, snack ke. Popular dekat sini. Ini pengalaman ini dan Pinnacle apabila membawa rakan-rakan PM Cares kita masuk ke pasaran China yang sudah berjaya, apa dia punya success story? Apa syarat-syaratnya? Actually dekat perjalanan ni dia memang susah. Because sekarang kita macam-macam kena buat ya. Macam-macam kena buat. Kita kena consult pengilang ni. Nama you boleh terima tak nama Cina dekat sini dalam bahasa Mandarin. Lepas tu dia punya ingredient semua lengkap. Kita kena bagi tahu dia satu by satu. Lepas tu daripada kita punya itu registration, ketika itu custom punya sistem, dia ada banyak prosedur lagi yang you tak akan faham. Saya memang ambil satu perjalanan yang panjang. Jauh. Lepas tu macam kopi kan. Kopi yang ni actually daripada Tenum juga. Dia daripada Sabah. Sabah. Kalau kita pergi dekat Sabah punya kedai kopi, dia minum macam tu. Ambil kopi. Ya, black coffee. Nak stand. Itu, this one. Okay, saya faham. dekat tempatan kita pakai kopi macam ni. Dia ni serbuk. Brand ni dia banyak supply kepada kedai kopi. So lepas tu dia ni dia buat satu untuk lokal lah, sana punya pasaran. Dekat airport pun ada. Itu KK punya airport ada ni. Sayangnya dia ada 3 rasa. Satu black coffee, 2 in 1. 2 in 1 ini ada gula. Lepas tu yang ada satu ni kosong. Is 3 in 1. Susu. Okay, dekat China dia orang dah banyak terima itu instant yang coffee mix. So dia tak pernah macam rasa macam kita punya condensed milk. Condensed milk bagi dekat dia orang macam tak sihat. Manis. Tapi yang cakap dengan dia orang, sama je. Kita dah berturun-murun daripada atuk punya time sampai sekarang. Berapa turun lah? Berapa? Ayah ai, atuk ai semua minum kopi dengan bersusu. So itulah I kata kita kena bagi dia satu benda, isyarat yang lain daripada pandangan diorang tu. Akhir sekali ini, bagaimana syarikat Malaysia perlu mengambil peluang dengan adanya CII dan banyak lagi pameran-pameran perdagangan lain kan? Ini antara yang terbesar lah, untuk menembusi pasaran China. Actually bagi pandangan I dah lama dekat China, because I terbang Malaysia dengan China. So I dah banyak pergi dekat exhibition semua. Dia ada tempat-tempat yang sesuai untuk itu produk saja. So kalau nak pergi explore you punya produk, CII is the best untuk you explore dulu. You launch you punya produk yang terbaru. Daripada sini kalau ikut dengan materi semua, National Pavilion, because you ikut dengan negara. So bila you ikut negara, apa-apa semua prosedur masuk juga untuk pameran, ikut materi. Anda itu bawa itu pavilion. So you ada prosedur semua, diorang akan guide. Konsultan akan guide, semua akan guide. So you tak ada masalah untuk kesusahan untuk bawa barang masuk. Lepas tu daripada sini dapatlah banyak-banyak provinsi punya orang yang datang. Satu negara Cina datang sini. Satu negara Cina. Tadi nanti ada lagi satu kumpulan yang akan datang tu, itu daripada Beijing. Macam kopi ai kan, selepas PM minum hari tu, dia orang punya delegasi kumpulan daripada different province yang datang kat sini kan. Nak tengok try kopi PM. Dia bukan saja try amplang. Macam kita kata amplang. Dia kata keropok. Daripada dia orang punya mindset keropok Indonesia. Tapi sekarang dia dah try amplang. Ini sedap. Malaysia. Ini Malaysia, ni Sabah. Lepas tu dia kata amplang. So funny. Tapi dia orang kata ni lagi freshy because kita punya udang, ikan lebih. Because itu kan kita bukan tepung saja kan, dengan tepi laut kan. Lepas tu kopi kan, dia kalau satu provinsi beli bos dia kata ni. Semua beli ni. Habis ni 2-3 hari memang kita penuh dengan dia punya inquiry lah. Beli kepada pejabat, bukan daripada B2C. Ini sekarang sekadar aja untuk kepada pejabat. Kita dapat tahu ini pejabat mana-mana provinsi, macam semalam Shanxi, Wenzhou, Shanghai. Dapatlah satu offer semalam kan, untuk buatkan kita punya produk dekat itu pedestrian.
sini Shanghai. Shanghai. Saya rasa is the best kalau dia nak explore Sini. datang ke Shanghai. Ya. Because kan Shanghai, Guangzhou, Pusat. Guangxi, dia orang Commercial, ya. lebih dengan kita. Betul. Rasa. So senang untuk masuk. Jadi pastinya banyak tips sudah pun dikongsikan oleh ini bagaimana syarikat terutamanya SME kita menembusi pasaran China. Itu antara prasyarat-prasyarat yang dikongsikan dan pasaran terlampau luas seperti mana ini katakan tadi. Jadi kita mengharapkan CIA ini menjadi satu gerbang kepada para pengusaha kita, para pemain industri untuk mendapatkan akses lebih tepat kepada pasaran negara China.